Sekejap, dia tengah pusing. Okey dah. Okey, so kita tengok kepada contoh 1. Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan sebanyak 125,300 termasuk allowance. Diberi bahawa allowance berjumlah 12,340 adalah dikecualikan cukai. Pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah RM2,000. Jumlah pelepasannya pula ialah 22,500. Hitung pendapatan bercukai. So keyword dia adalah pendapatan bercukai. Okey, keyword dia. Jadi seperti mana saya tunjukkan tadi, pendapatan bercukai ada formula dia. Okey, yang mana formula ni tidak diberi semasa peperiksaan. Okey. Okey. So bagaimana nak kira pendapatan bercukai? Jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Okey, seperti mana saya sebutkan tadi, jumlah pendapatan tahunan ni mesti tidak termasuk dengan allowance. Okey. Jadi Encik Khairul ni ada 125,300 itu pendapatan tahunan dia tapi termasuk allowance. Jadi kena tolak dulu allowance dia 12,340 itu. Jadi jumlah pendapatan tahunan dia yang sebenar adalah yang nak dikirakan sebagai cukai adalah 112,960. Itu. So jumlah pendapatan tahunan kena tolak allowance sekiranya dinyatakan. Sekiranya tak dinyatakan, tak ada sumber, so itulah dia punya pendapatan tahunan. Okey. Kemudian, pengecualian cukai. Ingat, pengecualian cukai ni adalah sebarang sumbangan ataupun derma kepada organisasi. Dan dinyatakan di sini, Encik Khairul ada membuat derma sebanyak RM2,000 kepada perpustakaan. So, akan ditolak nanti. Okey, akan ditolak nanti derma ini. Okey, kemudian pelepasan cukai pun ada dinyatakan di sini. Jumlah pelepasannya pula ialah 22,500. So, pun akan ditolak juga. Okey, akan ditolak juga. Jadi, pendapatan bercukai iaitu jumlah pendapatan tahunan 112,960 akan tolak pengecualian cukai berbentuk derma itu tadi sebanyak 2,000 dan tolak lagi pelepasan cukai dia 22,500. Jadi pendapatan bercukai bagi Encik Khairul adalah 88,460. Soalan ini mungkin ditanya dalam kertas 1. Okey, mungkin akan ditanya dalam kertas 1 sebab dia simple saja. Tapi walaupun simple, kalau tak tahu memang tak dapat jawab jugalah. Okey, itu yang pertama. Okey, harap-harap clear bagaimana nak dapatkan pendapatan bercukai. Keyword dia pendapatan bercukai. Okey, boleh ya? Okey, yang seterusnya kita tengok contoh 2. Kita tengok contoh 2. Okey. Ashraf mempunyai pendapatan bercukai. Kali ni dia dah nyatakan pendapatan bercukai. So kita tidak guna dah formula yang tadi tu. Yang ini kita tak guna dah. Sebab dia dah nyatakan pendapatan bercukai. Dah dapat dah. Okey, so kita tak perlu cari. Jadi sebanyak 47,531 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah 280 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf bagi tahun tersebut. Okey, bezakan dengan pendapatan bercukai dan juga cukai pendapatan. Nampak dia sama je. Perkataan yang diguna pakai pun dia depan belakang je. So kena hati-hati penggunaan. Okey. So pendapatan bercukai 47,531 tak perlu kita cari dah, dia dah nyatakan. Okey, kemudian kita nak hitung cukai pendapatan. Okey, di sini pun ada formula. Okey, ada formula je bagaimana kita nak hitung cukai pendapatan. Dan di sini juga kita akan rujuk jadual. Okey, jadual ini akan diberi insya-Allah dalam peperiksaan. Okey, sebab saya pun tak boleh hafal jadual ni.
Okey, jadual. Nama pun jadual, banyak nombor-nombor yang terlibat kan. Saya pun tak boleh hafal. Jadi jadual ini akan diberi, cuma awak perlu pandai nak baca sahaja. Okey. Jadi bagaimana nak kira? Okey. Mula-mula sekali, ini flow dia. Ini flow dia bagaimana kita nak dapatkan cukai pendapatan. Okey. So yang pertama adalah hitung pendapatan bercukai. Okey, kita dah tahu dah pendapatan bercukai bagi Ashraf adalah 47,531. Tak perlu dihitung. Tapi sekiranya tidak dinyatakan, kena hitung. Okey, 47,531. Kemudian lepas kita dah tahu pendapatan bercukai, kita kena hitung cukai pendapatan dia. Bagaimana kita nak hitung? Kena rujuk jadual. Kena rujuk jadual. Okey, bila kita nak rujuk jadual, pastikan kita dah dapat pendapatan bercukai. Kita dah dapat dah nilai pendapatan bercukai. Mana jadual dia? Okey, contoh ya, saya bagi jadual. Ini contoh jadual yang akan diberi pada awak. Okey, ini contoh jadual yang akan diberi pada awak. Jadi, tadi dinyatakan pendapatan bercukai bagi Ashraf adalah 47,531. Saya letak kat tepi. Mana saya punya marker? Okey. RM 47,531. Okey, betul ke? Okey, betul. Okey, jadi 47,531 ni kita akan tengok dekat sini ni. Kolom ni. Pendapatan bercukai. Tengok mana 47,531. Dia berada di sini. Dia berada di situ. Okey, 47,531 berada di situ. Okey, bagaimana kita nak kira? Okey, dia punya tafsiran dia, untuk 35,000 pertama, cukai yang dikenakan adalah RM600. Ini fix. Okey, 35,000 pertama adalah RM600. So RM600 itu kenalah 600. Okey, ada baki lagi tak? Sebab dinyatakan di sini 35,000 pertama. Cukai yang ada. Pendapatan bercukai dia adalah 47,531. Jadi kena tolak. Okey. Kita nak tengok baki sebab ada dinyatakan di sini ni 15,000 berikutnya. Okey. So kita dah tahu 35,000, kita tolak daripada sini. 35,000. Okey, kita tolak. Ada baki berapa? 531 75 21. Okey, ada RM12,531 lagi baki dia. Okey, RM12,531 baki dia. Apa perlu dia buat? Kena darab dengan nombor 8 ni. Dia kan berada pada ruangan biru saya highlight kat awak ni. So kena darab dengan 8. 8 ni apa? Ini adalah bentuk peratus. Peratus. So yang ada nilai-nilai yang ada kat sini 14, 21, 24 ni semua peratus. Okey, merujuk kepada baki dia. Baki dia. So 8, jadi 12,531 ni akan didarabkan dengan 8%. Okey, nanti awak kira lah. Okey. Jadi nilai 1,200 ini, nilai 1,200 ini adalah diambil daripada maksimum. Apa yang dikatakan maksimum? 8% ni didarabkan dengan 15,000. Itu nilai 1,200. Itu maksimumnya. Tetapi kita ambil baki. Kita tak ambil yang 15,000 ni, kita ambil baki. Baki kita adalah 12,531 dan kita darabkan dengan 8%, so akan dapat satu nilai. Okey, akan dapat satu nilai. Nilai dia apa? RM1,002.48. Ini nilai dia. Yang tadi telah didarabkan 8% kan. Kemudian kena cukai ni bermaksud yang 600 ni jangan lupalah 600 tadi tu. Ditambahkanlah dengan RM1,002.48 menjadikan yang kena cukai oleh Ashraf RM1,602.48. Ada nak tanya tak yang ini? Clear tak? Ini form apa you? Form 5. Okey. Ada soalan nak tanya tak yang ini ni? Macam mana cara kira tu? Tak ada cikgu. Okey, clear.
Cikgu, saya ada. Ya, apa? Kalau saya punya apa? Kalau kan tadi 47,000 kan? Ya. So kalau saya punya 35,000, Ah, tak ada 15,000 berikutnya. So ah, saya nak buat apa? kira itu je lah. Tu je. 600 je lah. Okey okey. Ah, okey. Ada soalan lain? Tak ada. Okey. Jadi, Encik Ashraf dikenakan cukai RM1,600 RM602.48. Tetapi ada syarat lagi untuk memungkinkan cukai itu berkurang. Okey, ada syaratnya lagi. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, jadi cukai pendapatan Encik Ashraf adalah RM1,602.48. Okey, sebelum dia bayar cukai ni, RM1,600 ni, kita boleh tengok ada tak dia dapat rebate. Ada tak dia dapat rebate? Rebate ni memungkinkan Encik Ashraf ni tolak lagi lah. Okey, rebate ni ada dua keadaan. Rebate ni ada dua keadaan. Okey, macam mana keadaan dia? Okey, pendapatan bercukai dia tidak melebihi RM35,000. Itu keadaan pertama. Okey, sekarang ni Cik Ashraf, pendapatan bercukai dia berapa? RM47,531. Jadi, dia tak cukup syarat yang pertama. Okey, sebab apa? Syarat pertama untuk memungkinkan dia tolak cukai dia adalah pendapatan bercukai dia kurang daripada RM35,000. Sekiranya pendapatan bercukai dia kurang daripada RM35,000, dia dapat rebate RM400. Dia dapat rebate RM400. Tetapi sekarang ni dia punya pendapatan bercukai dia adalah melebihi RM35,000, jadi tidak ada rebate. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua yang memungkinkan dia dapat rebate adalah zakat. Sekiranya dia bayar zakat. Bagi orang Islam, kita bayar zakat kan? Okay, so dinyatakan di sini Encik Ashraf ni ada bayar zakat sebanyak RM280. Jadi RM1,602.48 ni boleh ditolak lagi sebanyak RM280 sebab dia bayar zakat. Jadi Encik Ashraf hanya perlu bayar cukai pendapatan sebanyak RM1,322.48 sahaja. Clear tak? Ada soalan tak nak tanya? Boleh Okey. Kita pergi kepada contoh berikutnya. Okey, dia ada jadual dah. Okey, soalan macam ni ada kemungkinan keluar di kertas 2 pula. Macam tadi tu mungkin berada di kertas 1 sajalah. Okey, yang contoh 3 ni dan seterusnya tu mungkin memungkinkan keluar di kertas 2 pula. So kita nak kira bagaimana. Okey Contoh 3. Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM52,770 pada tahun 2020. Beliau telah mendermakan 300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. So derma yang kita bagi itu mesti yang ada kelulusan kerajaan. Kita bukannya boleh bagi suka-suka hati derma ke orang, kemudian kita nak minta pelepasan cukai. Tak boleh. Okey, mesti ada resit daripada badan yang kita dermakan itu. Okey, jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya. Okey, pelepasan cukai individu, insurans hayat dan KWSP, insurans perubatan, yuran pengajian sendiri. Itu antara pelepasan cukai yang dia boleh claim. Okey, yang dia boleh claim. Okey, sekarang ni kita nak hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebate cukai sekiranya layak. Okey, dekat sini keseluruhan. So, hati-hati. Okey, kita tengok satu-satu bagaimana nak kira. Okey, itu soalan dia. Jadi, flow dia adalah kira dahulu pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai ni ada formula tadi saya sebutkan, iaitu jumlah Okey,
Pendapatan bercukai adalah jumlah pendapatan tahunan, tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Okey, flow pertama soalan dia, hitung dahulu pendapatan bercukai. So, bagaimana kita nak dapatkan pendapatan bercukai adalah dengan mengira jumlah pendapatan tahunan. Telah dimaklumkan dalam soalan 52,770. Itu jumlah pendapatan tahunan bagi Encik Chan. Okey, pengecualian cukai. Okey, ada tak dia buat derma atau sumbangan? Ada, RM300. Okey, pengecualian cukai ni adalah sebarang derma ataupun sumbangan RM300. So dia akan boleh tolak kejap lagi lah. Okey, RM300. Kemudian pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai ni tak dapat kat mana? Dekat sinilah. Kat jadual yang dia bagi. Ini semua nama pun bawah pelepasan cukai. So dia boleh tolak semua ni. Okey, dia boleh tolak semua ni. Insurans hayat dan KWSP maksimum boleh claim 700 tapi dia hanya 5,800. So boleh claim 5,800, tak ada masalah. Insurans perubatan dia boleh claim sehingga RM3,000. So dia hanya bayar 1,700. Okeylah, boleh claim, tak ada masalah. Yuran pengajian sendiri, maksudnya dia sambung belajar lah ni. Mungkin 7,000 hak dia, tapi dia buat bayaran 4,000 saja. So pun boleh claim. Ini semua adalah pelepasan cukai. So kita kira semua tu, ada berapa pelepasan cukai dia? 20,500. 20,500. Jadi kiralah pendapatan bercukai adalah jumlah pendapatan tahunan iaitu 52,770 tolak pengecualian cukai. Pengecualian cukai ni apa dia? Sebarang bentuk derma atau sumbangan, tolak pelepasan cukai. Pelepasan cukai yang 1,170. Okey, jadi berapa? 31,970. Okey. Ini pendapatan bercukai. Okey, baru step yang pertama. Step yang pertama ni. Okey, step pertama. Okey, kita nak kira cukai pendapatan pula. Okey, nak kira ni kena rujuk jadual. Tapi kita kena tahu pendapatan bercukai dahulu. So dah dapat dah kat sini. 31,970. Okey, so kita akan tengok jadual untuk selesaikan cukai pendapatan. Okey, dekat situ saya mudahkan. Kemudian kita akan rujuk jadual. 31,970. Okey, mana 31? Ni. 31,970 tu berada dalam jadual tersebut. Okey, 31,970. Jadi kita tengok pengiraan dia. 20,000 yang pertama adalah RM150. So 150 kena ambil kira. Kemudian ada baki. Okey, dia 20,000 pertama kena bayar 150. Kemudian baki dia 31,970 ni tolaklah dengan 20,000. Akan dapat 11,970 baki. Kemudian baki ni darablah dengan 3 ni. 3 ni ingat dalam bentuk peratus. Okey, dalam bentuk peratus. So bila kedarab dengan 3% akan menghasilkan RM359.10. Yang ini kan. Okey. Jadi yang kena cukai jangan lupa mesti tambah dengan 150. Nanti terlupa pula. Menjadikan cukai yang kena bayar oleh Encik Chan adalah sebanyak RM509.10. Okey, RM509.10. Ini cukai yang kena bayar oleh Encik Chan. Okay, kita kembali kepada yang tadi. Okey, RM509.10. Okey, kemudian sebelum dia buat bayaran, dia kena pasti dia boleh rebate ataupun tidak. Okey, so kita tengok apa syarat yang membolehkan dia dapat rebate. Okey, apa syarat yang dia boleh dapat rebate? Iaitu yang pertama, pendapatan bercukai dia tidak melebihi RM35,000. Betul ke? Ada. Ni. Pendapatan bercukai dia kita kira tadi 31,970 sahaja. Okey, 31,970 sahaja. Terima kasih yang masuk kelas saya hari ini. Ramai nampak tu, alhamdulillah.
Okey, 3/1/970. Jadi syarat pertama dia boleh. Iaitu apa dia? Pendapatan bercukai dia kurang daripada RM35,000. So dia dapat rebate sebanyak berapa ringgit? RM400. Okey, sebarang pendapatan bercukai yang kurang daripada RM35,000, kerajaan bagi rebate sebanyak RM400. Kalau lebih daripada RM35,000, dia tak ada rebate lah. Okey, dia tak ada rebate. Okey, zakat fitrah. Encik Chan ni bukan beragama Islam, so dia tak bayar zakat fitrah ni. Jadi dia hanya dapat rebate RM400 sahaja. Jadi cukai pendapatan yang Encik Chan kena bayar adalah RM109.10 sahaja. Cikgu, Ya, saya. boleh jadi sampai kosong tak kalau dibayar zakat semua? Boleh? Okey. Contohlah Encik Chan ni mu'alaf kan, masuk Islam. Kemudian dia bayar zakat. Dia bayar zakat contohnya 120 zakat bagi tahun berkenaan. Jadi kan kita tengok situ RM109.10 kan. Kemudian dia bayar zakat 120. Bila 120 kalau kita tengok sini, dia jadi negatif lah. Okey, negatif. So dia tak perlu bayar cukai pendapatan dah lah. Dia tak perlu bayar cukai pendapatan dah. Macam So kalau negatif, dia dapat duit lagi? Ke macam mana? yes. Dia dapat duit lagi pula daripada lembaga hasil dalam negeri. Dapat RM4 tu dalam RM10, 10 sen, 90 sen. Kan? Dapat duit lagi. Dapat negatif kan? Itu sebabnya nanti bila awak bekerja, yang ini penting bila awak nak declare. Ingat, cukai pendapatan dikira setahun semasa. Bermaksud awak bekerja dari Januari hingga Disember. Dia bukan kira daripada Februari hingga Februari tahun berikutnya. Tak. Dia mesti Januari hingga Disember pekerjaan awak itu. Kalau awak masuk kerja bulan Februari, jadi tahun tu tak ada tak perlu kira cukai pendapatan lagi lah. Sebab tak cukup hold setahun. So awak kira tu mulai tahun depan macam tu. Okey, boleh ya? Okey, itu contoh yang ketiga. Kita tengok contoh yang keempat yang lebih panjang. Okey, ni potongan cukai bulanan pula. Sebelum potongan cukai bulanan ni bagi sesetengah organisasi lah. Macam di sekolah kami para guru ni ada dikenakan cukai bulanan. Okey, manakala potongan cukai bulanan ni bermaksud untuk mengurangkan beban bayar selonggok duit pada satu-satu masa. Contohlah kan, kami kena bayar 1,200 setahun bagi cukai yang diukur sebelum itu. Jadi nak bayar 1,200 ni kadang-kadang kita ada komitmen tu. Komitmen ni berat juga nak bayar tapi wajib kena bayar juga. Jadi potongan cukai bulanan ni membolehkan kami bayar secara bulanan. So 1,200 setahun tu kita boleh bayar ansuran bulanan 100 sebulan. Jadi kuranglah bebannya. Okey, macam tu. Bukan semua institusi melaksanakan PCB ni. Bukan semua institusi, bergantunglah kalau dia apply. Okey, so itulah. Sebab dia ada jadual dia sendiri. Dia ada jadual dia sendiri. Majikan je yang uruskan, kita tak ada apa. Okey, ni tak ada apa di EPCB ni, majikan saja. Ni maklumat tambahan. Okey, ni contoh Ni contoh potongan cukai bulanan yang LHDN keluarkan kepada majikan. So kita tengok kepada gaji masing-masing. Okey, tak tahulah takut keluar dalam exam kan sebab ni maklumat tambahan. Ini maklumat tambahan sekadar berkongsi dengan awak. Okey, ni maklumat tambahan. Okey, contoh soalannya, Ahmad seorang pengurus dengan gaji RM5,250, status berkahwin. Kalau awak perasan di sini kan, ni B ni bujang. BB ni bujang, K ni kahwin. KA1 ni kahwin anak 1, kahwin anak 2 hingga kahwin anak 10. Ni kahwin. Kalau kahwin 2 cikgu? Yang tu saya tak masuklah pula tu Okey. Mungkin dikira sebab di situ dia tak sebut kahwin berapa, dia sebut kahwin anak berapa. Jadi kalau ada 4 orang bini, anak 10, so kat sini lah kenanya.
Boleh eh? Okey, kemudian lelaki perempuan lain-lain. Okey, lelaki perempuan lain-lain kalau tengok. Okey, macam ni isteri atau suami tidak bekerja. Kalau sini isteri atau suami bekerja. Dia beza pengiraan dia tu. Pengiraan dia ni untuk tambahan maklumat tambahan awak lah. Okey, kita tengok. Status berkahwin, isteri bekerja dengan 4 orang anak. Jadi, berapakah amount PCB yang sepatutnya dipotong oleh majikan? Dia tengoklah gaji 5250. Dia carilah table 5250. Tu table dia. 5250 kan, berada dalam lingkungan itu. I tak kahwin tu. Yelah tu Rifki. Okey. Jadi, tengok. Isteri bekerja. Okey, isteri bekerja. So, kita tengok ruangan ni lah. Wife or husband is working. Yang ni. So, kita tak tengok yang ni sebab ini not working. Kita tak tengok yang ni, kita tengok sebelah sini. Sebelah kanan ni. Okey. Kemudian 4 orang anak. 4 orang anak yang ni lah. Ni 4 orang anak ni. Okey. Tu. Jadi dia bersilang. Jadi majikan akan buat potongan secara bulanan sebanyak RM166.65. Okey, kepada Ahmad. Jadi mengikut jadual RM166.65 sebulan yang akan dipotong oleh majikan. Gitu. Boleh ya? Ini yes saya. Tadi PCB dia 100 bulanan. Itu contoh lain, lain. Okey. Itu contoh saya. Ini contoh lain. Ini berdasarkan jadual pula. Okey. Ini maklumat tambahan je. Tak ada dalam buku teks awak tu. Kebetulan saya jumpa, saya share lah dengan awak. Okey, ini berlebih pada majikan lah. Okey, itu RM166.65. Okey, kita tengok apa lagi cerita dia. Okey, kat sini pentingnya. Okey, contoh kan, bila dah buat potongan cukai bulanan. Okey, contoh ya, 100 sebulan, RM100 sebulan. Jadi menjadikan setahun dah buat potongan RM1,200. Okey, ini contoh ya, RM1,200. Jadi tengok, tadi kan kita buat pengiraan cukai pendapatan yang perlu dibayarkan. Okey, itu tujuan dia. Bila kita buat pengiraan cukai pendapatan, didapati cukai yang kita kena bayar tu lebih daripada bulanan yang kita. Contoh RM1,300. Bila kita kira-kira kan tadi, kita kira-kira RM1,300. Kita dah bayar RM1,200 kepada lembaga hasil dalam negeri. Jadi baki RM100 tu, yang terakhir tu kita kena jelaskan. Okey, sebab semua ni dalam sistem. So pada akhir sistem tu, kita kena bayarkan. Kita kena bayar. Macam tu. Okey, itu contoh pertama. Contoh kedua pula, bila kita buat pengiraan, cukai yang kita kena bayar pada LSDN hanya RM900 sahaja. Tapi kita dah bayar RM1,200 awal. Jadi bila ini berlaku, LSDN akan pulangkan semula sebanyak RM300 itu ke dalam akaun kita. Macam tu. Okay, sebelum kita log out sistem LSDN tu, dia akan minta nombor akaun kita apa semua tu. Nanti pada satu masa selepas selesai, dia akan masukkan baki RM300 ke dalam akaun kita. Macam tu. Cikgu dijelaskan tu apa? Apa maksudnya? Dijelaskan tu maksudnya bayar lah. Bayar. Okey, bayar. Sama ada awak bayar kepada LSDN ataupun LSDN bayar kepada awak. Itu maksud dijelaskan. Boleh ya? Ada soalan lain? Mana saya punya mouse ni hilang dah. Ada soalan lain nak tanya? Boleh ya? Okey. So kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, ini ada syarat tambahan. Okey, syarat bukan maklumat tambahan. Bukan syarat tambahan, maklumat tambahan. Saraan bulanan minimum layak PCB. Okey, dia ada syarat juga nak dikenakan potongan cukai bulanan ni. Okey, bagi individu bujang ialah 2851. Maksudnya kalau gaji dia
melebihi 2851, dia layak kena potongan cukai bulanan bagi bujang lah, bagi bujang. Manakala bagi individu berkahwin dan pasangan pula tak bekerja, sekiranya gajinya adalah 3851, dia layak kena PCB. Okey, ni maklumat tambahan lah, maklumat tambahan. Tertakluk kepada perubahan. Kadang-kadang ada perubahan dia buat setiap tahun. Tengoklah macam mana. Tengok pada keadaan semasa. Ini maklumat untuk awak je lah. Nanti bila awak bekerja nanti, terima je lah. Okey, contoh yang keempat. Okey, pun sama jugalah. Mungkin akan keluar di paper tu. Gaji tahunan Encik Lim ialah RM74,000 pada tahun 2020. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000. Insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000. Insurans perubatan sebanyak RM1,325 dan perbelanja rawatan perubatan ibu sebanyak RM1,250. Dia juga telah mendermakan RM1,000 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk potongan cukai bulanan. Okey, soalan ini dia tak letakkan dalam bentuk jadual. So, kena hati-hati mana satu nak kena potong apa semua tu. Okey, so kita nak kira cukai pendapatan dahulu. Okey, kita nak kira cukai pendapatan Encik Lim dahulu. Okey, itu flow dia. Mesti kira pendapatan bercukai dahulu. Okay, pendapatan bercukai bagaimana nak kira? Tahunan dia. Okey, jumlah pendapatan tahunan dia tolak dengan pengecualian cukai dia, tolak pelepasan cukai dia. Okey, jumlah pendapatan tahunan Encik Lim adalah RM74,000. Okey, settle, clear. Okey, pengecualian cukai. Ingat, pengecualian cukai ni ialah derma atau sumbangan kepada organisasi. So, dia ada derma sebanyak RM1,000 kepada pusat kebajikan. So, boleh tolak. Okey, pelepasan cukai. Banyak situ, kena hati-hati ya. Pelepasan yang dia boleh tuntut adalah pelepasan individu RM9,000, insurans hayat dan KWSP RM7,000, insurans perubatan RM1,325 dan perbelanjaan rawatan perubatan ibu sebanyak RM1,250. Jadi jumlah pelepasan cukai dia adalah RM18,575. Okey. So pendapatan bercukai dia bila kita tolak-tolak semua adalah RM54,425. Okey. So bila awak bekerja nanti, bila awak nak kira cukai awak sendiri, kat sini yang penting sebenarnya. Kat sini yang bolehkan awak potong banyak benda. Ikut kategorinya, pelepasan cukai. Okey, banyak kategori yang kita boleh potong. Okey, macam sekarang ni dia bagi, so kita terima je lah. Tapi bila awak buat sendiri nanti, bila awak dah bekerja, awak nak kira cukai awak sendiri, bagaimana awak nak kurangkan bayar cukai, di sini pentingnya, kat pelepasan cukai ni. Okey. Okey, kita dah tahu dah pendapatan bercukai itu adalah RM54,425. Bila kita dah tahu pendapatan bercukai, kena rujuk jadual untuk kira cukai pendapatan. Okey. Dah kira pendapatan bercukai, kita akan rujuk jadual. 54,425, kita tengok berada di mana. Di situ. Okey, dia berada di situ. 54,425. Jadi untuk RM50,000 pertama, kena bayar cukai sebanyak RM1,800. Okey. Kemudian bakinya iaitu RM4,425 akan didarabkan dengan 14%. Okey, 14%. Jadi bila didarabkan dengan 14% adalah RM619.50. Jadi Encik Lim kena bayar cukai sebanyak RM1,800 tambah dengan 619.50 menjadikan cukai yang Encik Lim kena bayar adalah sebanyak RM2,419.50. Okey. Bila kita dah baca jadual, okey, kita dah dapat dah nilai dia. Kita tengok adakah Encik Lim layak dapat rebate cukai. Okey, bagaimana kita nak tahu? Ingat, rebate cukai hanya berlaku dalam dua keadaan sahaja.
Keadaan pertama, pendapatan bercukai dia kurang daripada RM35,000. Kita tengok situ tadi, pendapatan bercukai Encik Lim adalah RM55,675. So, Encik Lim tidak layak dapat rebate cukai sebanyak RM400. Okey, ingat saya tekankan RM400 itu sebab apa? Takut keluar dalam kertas satu. Okey, takut keluar dalam kertas satu. Berapakah pendapatan bercukai yang boleh dapat rebate RM400? Contoh soalan. Okey, contoh soalan. Cikgu macam mana tadi ya? Cikgu nak tahu dia dapat rebate ke tak? Itulah ada dua keadaan tadi tu. Keadaan pertama, pendapatan bercukai dia kurang daripada RM35,000. Tengok kat sini Encik Lim, pendapatan bercukai dia adalah RM55,000. Okey. Pendapatan bercukai bukan gaji tahunan ya. Pendapatan bercukai yang kita kira tadi, tolak tadi tu. Itu. Okey, Encik Lim dah tak layak dapat rebate RM400 sebab pendapatan bercukai dia melebihi RM35,000. Kemudian syarat yang kedua, bukan syarat, keadaan yang kedua, adakah Encik Lim bayar zakat dengan atau fitrah? Tak ada. Okey, biasa orang Islam sahaja yang bayar. Jadi dia tak ada dapat rebate apa-apa. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim adalah RM2,419.50. Okey, itu cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim. Selesai soalan pertama A. B. Adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Okey, kita tengok dia ada buat PCB ke tak? PCB tu apa? Potongan cukai bulanan. Okey, dia dah buat dah RM180 sebulan. Jadi kita kiralah RM180 didarabkan dengan 12 bulan. Berapa tu? Saya pun tak kira. Kita tengok ada jawapan tak? Senang, ada jawapan. Okey. Bila 180 didarabkan dengan 12, didapati dia dah buat bayaran kepada lembaga hasil dalam negeri sebanyak RM2,160. Dan dia kena bayar kepada lembaga hasil dalam negeri adalah sebanyak RM2,419.50. Jadi, ada baki lagi tak? Dia maksudnya bayaran yang dia dah buat pada LSDN tu masih lagi tak mencukupi sebab dia bayar 2160. Bila kira-kira dia kena bayar 2419.50. Jadi Encik Lim perlu menambah semasa dia nak check out. Bila masuk dalam sistem ada check out kan. Macam awak beli barang tu lah, check out. Samalah bila dah nak keluar nanti, dia kena bayar RM259.50 kepada lembaga hasil dalam negeri. Macam tu. Cikgu tak faham. Mana datang lebih tu? Okey. Encik Lim dah bayar sebanyak 180 darab 12 bulan 2,160, betul? Okey. Sekarang ni bila dia buat kiraan, Encik Lim kena bayar banyak ni. RM2,419.50. Dia kena bayar banyak tu. Tapi dia dah bayar 2,160. Ada berapa lagi bakinya? 259.50. Dia ada lagi baki berhutang dengan lembaga hasil dalam negeri sebanyak RM259.50. Kalau dia kita tengok PCB tadi, dia kahwin satuan 4. Lepas tu kalau yang dibayar ni lebih, nanti LSDN akan bayar dia balik lah. Betul. Okey. Macam kes sekarang ni dia masih lagi kurang membayar. Okey. Dia masih lagi kurang membayar. Jadi dia kena bayar lagi lah kepada lembaga hasil dalam negeri sebanyak RM259.50. Boleh? Okey. Kita tengok slide yang terakhir untuk hari ini. Mungkin keluar di paper 2 juga. Itu berkenaan dengan cara kira bersama-sama ataupun berasingan cukai pendapatan ni. Macam tu. Mana yang ketiga? Okey, in case dia nak dalam soalan tu minta tunjukkan apa yang mana satu lebih untung, bayar secara individu cukai itu
ataupun dibuat bersama-sama pasangan. Mungkin. So, kena tunjukkan pengiraan di situ. Okey, kena tunjukkan pengiraan di situ. Alhamdulillah. Kejap. Saya share dahulu. Okey, ini yang terakhir bagi cukai pendapatan. Yang cukai-cukai lain tu kita akan go through sikit-sikit sebab dia tak banyak. Yang banyak cukai pendapatan. Okey, semua dah nampak. Kita pergi yang terakhir kalau tak silap saya bagi bahagian cukai pendapatan ini. Ni. Apakah taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan serta pengiraan yang terlibat? Okey. Untuk individu yang telah berkahwin, sistem taksiran cukai pendapatan membenarkan taksiran dibuat mengikuti satu daripada jenis taksiran di bawah. Okey, so bila awak dah berkahwin, awak boleh declare cukai itu bersama-sama dengan pasangan ataupun awak boleh buat berasingan. Itu maksudnya. Okey, jadi kita nak tengok kiraan mana yang lebih berbaloi. Kita nak taksir cukai kita bersama-sama pasangan ataupun kita buat asing-asing. Kau buat yang kau punya, aku buat yang aku punya. Macam tu. Tengok mana yang lebih berbaloi bila nak bayar cukai. Okey, biasanya kita akan ambil yang terendah lah. Tak ada orang nak bayar tinggi ni. Okey, kita akan cari bayar yang terendah. Okey, itu antara syarat-syarat membuat taksiran cukai bersama. Mungkin ditanya dalam paper 1 lah. Okey, suami dan isteri perlu tinggal bersama. Kalau nak buat yang taksiran bersama-sama ni lah. Mempunyai jumlah pendapatan untuk diagregatkan dengan jumlah pendapatan suami atau isteri. Saya pun tak faham mana itu. Suami atau isteri yang memilih taksiran bersama mesti warga negara Malaysia. Hanya boleh dibuat dengan seorang isteri sahaja. Tu kalau banyak isteri tak boleh lah. Seorang isteri aja, kena pilih lah mana satu. Rasanya boleh pilih kot ataupun yang pertama kot. Tak tahulah saya. Okey, so secara umumnya sekiranya kedua-dua orang suami isteri mempunyai pendapatan perasingan, taksiran cukai bersama boleh menyebabkan jumlah pelepasan menjadi berkurang. Hal ini kerana kebanyakan pelepasan mempunyai had tuntutannya tanpa mengambil kira sama ada taksiran cukai bersama atau berasingan. Hal ini boleh menyebabkan pembayaran cukai meningkat dengan banyak sekali. Okey, mungkin tak faham apa yang dikatakan di situ, kita tunjuk melalui pengiraan. Okey, kita tunjuk melalui pengiraan. Okey, ini contoh. Ini contoh terakhir rasanya. Pada tahun 2020, Encik Rajan dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM53,000 dan RM57,000. Mereka masing-masing telah mendermakan RM500 kepada Badan Kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Berikut ialah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Rajan dan isterinya. Okey, itu. Okey. Individu, ini perkara biasalah pelepasan-pelepasan ni kalau bila mana kita nak buat cukai nanti. Individu biasa dapat RM9,000. Gaya hidup ni salah satu item dalam dia adalah internet. Contohnya dekat rumah awak tu ada melanggan Unify. Okey, tengok bil tu atas nama siapa. Dia je yang boleh claim. Dia je boleh claim. Kecuali dalam rumah awak tu ada dua line. Satu Unify, satu Maxis. Satu mak, satu ayah yang taja. So dua-dua dapat. Boleh claim dengan kerajaan. Macam tu. Okey. Insurans hayat, insurans perubatan. Itu berkenaan dengan insurans apa semua. Okey, so hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Rajan dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Nanti kita tengok satu-satu. Antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajan dan isterinya? Jelaskan jawapan anda. Okey, kita tengok ya. Okey, saya buat 3 kolom dekat situ. 3 kolom. Okey, kolom pertama tu cukai bersama. Cukai bersama tu maksudnya Encik Rajan dan isteri lah. Kemudian 2 lagi tu berasingan. Encik Rajan saja atau isteri dia saja. Okey, kita nak tengok ya. Kita tengok satu-satu. Okey, mula-mula kita tengok ruangan. Macam ni lah kalau awak nak tunjukkan pengiraan perbezaan dalam kertas 2, buat jadual macam ni lebih baiklah. Okey,
Tapi kalau tak dapat nak sediakan jadual macam ni, tapi jalan kerja awak tu teratur, cantik juga, tak ada masalah juga. Asalkan teratur, senang nak ditengok. Okey. Jadual ni tak diberi pada awak, awak kena create sendirilah. Okey. Yang diberi tu jadual yang dalam soalan sahaja. Okey, so kita tengok satu-satu. Jumlah pendapatan. Okey, kalau taksiran cukai bersama, kita tambah je lah. Cik Rajan dan isteri je tu RM53,000 tambah RM57,000. Okey, so itulah. Bila taksiran cukai bersama, jadi RM110,000. Kalau berasingan, Cik Rajan 53, isteri dia 57. Okey, kemudian tengok jumlah pengecualian. Jumlah pengecualian ni macam mana pula kan? Ada tak jumlah pengecualian? Tu. 1,500 datang mana pula tu? Ingat, pengecualian tu adalah sumbangan atau derma. Sumbangan atau derma. Sebab kita sekarang nak kira pendapatan bercukai. Macam mana kita nak kira pendapatan bercukai? Adalah jumlah pendapatan tolak jumlah pengecualian tolak pelepasan. Kan 3 tu tadi kan? Okey. So, kebetulan Cik Rajan dan isteri itu ada buat derma masing-masing sebanyak RM500. Jadi, itu sebabnya jumlah pengecualian untuk taksiran cukai bersama RM1,000 sebab dia buat bersama-sama. So, 500 tambah 500 dapat RM1,000. Kalau berasingan, 500. Okey. Pelepasan cukai. Ini yang kena tahu. Okey, pelepasan cukai. Yang ini kena tahu. Okey, untuk individu, RM9,000. Kalau berasingan, Cik Raja dapatlah RM9,000. Isteri dia pun dapatlah RM9,000. Tapi kalau taksiran cukai bersama, hanya RM9,000 sahaja. Dia tak boleh jadi RM18,000. Okey, hanya RM9,000 sahaja. Sebab dia punya had RM9,000. Situ satu dah kerugian dah. Okey, jadi taksiran cukai bersama sekiranya untuk individu bukan RM18,000 ya, tetap RM9,000. Macam tu. Okey, untuk gaya hidup. Gaya hidup, kalau awak tengok kat situ, had dia adalah RM2,500. Ni, Allah Akbar. Mana nak conteng ni? Tak boleh conteng pula yang ni, sorry. Okey, untuk gaya hidup, kalau awak tengok situ, had dia RM2,500. Cik Rajan RM2,500, isteri dia RM2,700. Jadi, kedua-dua orang ini hanya boleh claim RM2,500 sahaja. Bagaimana pula untuk cukai bersama? Pun sama, RM2,500 sahaja yang boleh claim. Okey, isi dia RM2,700. So, dia hanya boleh claim RM2,500 sahaja. Cik Rajan RM2,500. So, okeylah, tak ada masalah. Manakala untuk taksiran cukai bersama, ingat, dia tengok pada had. Okey, pada had untuk kita claim. Jadi, dia tak boleh tambah RM2,500 tambah RM2,700. Tak boleh. Okey, sebab dia ada had. Tetapi sekiranya Encik Rajan tu RM1,500, manakala isi dia RM900, bila kita tambahkan masih lagi tak cukup RM2,500, okey, tu fine, tak ada masalah. Ini bila kita tambahkan dia lebih daripada RM2,500. Itu tak boleh. Dia mesti ambil yang maksimum sahaja, RM2,500. Insurans hayat pun sama. Kalau berasingan, Cik Rajan layak untuk dapat pelepasan 5830. Manakala isteri dia layak untuk claim 6,000 sebab had dia 7,000. Tapi untuk taksiran cukai bersama, kalau kita tambahkan kedua-dua orang ini akan jadi 11,830. Tak boleh. Sebab had dia 7,000 sahaja. Jadi dia hanya boleh claim 7,000 sahaja untuk bersama-sama. Macam tu. So hati-hati. Okay, hati-hati. Sama juga untuk insurans perubatan. Dia punya had 3,000. Jadi Encik Rajan boleh claim untuk diri dia, isteri dia pun boleh claim untuk diri dia sebab sama-sama tidak sampai had 3,000. Tapi untuk taksiran cukai bersama, boleh claim sehingga 3,000 sahaja. Walaupun bila kita tambahkan dua tu akan dapat 5,000 lebih. Tak boleh. Dia hanya boleh claim sehingga 3,000 sahaja. Okey, so 3,000. Tengok. Kat sini pun kita dah boleh nampak dah taksiran cukai bersama ni menyebabkan banyak benda kita tak dapat nak potong secara maksimum. Okey, itu dah merugikan kita sebenarnya. Okey, jadi calculation ini nak menunjukkan pada awak mana yang lebih untung, sama ada membuat taksiran cukai bersama ataupun membuat taksiran cukai berasingan.
Okey. Jadi pendapatan bercukai bagi setiap satu kategori, contohnya taksiran cukai bersama, so tolaklah 110,000, tolak jumlah pengecualian 1,000, tolak 9,000, tolak 2,500, tolak 7,000, tolak 3,000, akan dapat 87,500. Manakala Encik Rajan, pendapatan bercukai dia adalah 53,000, tolak 500, tolak 9,000, tolak 2,500, tolak 5,830, tolak 2,650, menjadikan pendapatan bercukai Encik Rajan sendiri 32,520. Manakala isteri Encik Rajan, pendapatan bercukai setelah tolak 36,430. Tengok nilai yang berbeza-beza semua tu. Okey, mana lagi untung? Buat yang berasingan ataupun bersama. Okey, sekarang ni kita dah dapat dah pendapatan bercukai. Ingat, bila kita dah dapat pendapatan bercukai, kita nak kira cukai pendapatan mesti rujuk jadual. Mesti rujuk jadual. So, kita tengok jadual yang pertama untuk pendapatan bercukai, taksiran cukai bersama 87,500. Cukai dasar. Apa yang dikatakan sebagai cukai dasar tu? Yang ini. Yang dikatakan cukai dasar tu yang ni. Macam contoh 50,000 pertama. 50,000 pertama tu lah cukai dasar, iaitu 1,800 contoh. Okey. So kita tengok. Itu jadual dia bagi 87,500. So cukai dasar adalah 4,600. Itu dikatakan sebagai cukai dasar. Okey. Kemudian baki dia berapa? Ingat 70,000 pertama dia kena bayar 4,600. Baki dia iaitu 17,500, dia kena darab dengan 21%. So kiraannya bagi taksiran cukai bersama, dia kena bayar, mereka bukan dia, mereka kena bayar RM8,275. So kita letakkan di situ. Okey. Cukai dasar 4,600. Cukai atas baki, apa nama dia cukai atas baki tu? Kan kita tengok tadi. 70,000 pertama tu cukai dasar. Kemudian 17,500 itu cukai atas baki. Okey, baki berikutnya lah. Okey, untuk yang itu settle. Kemudian kita tengok Encik Rajan pula. Pendapatan bercukai dia 32,520. 520. Kita tengok jadual. Okey, itu jadualnya. Jadi untuk 20,000 pertama, Encik Rajan kena bayar 150. Kemudian untuk 12,520 ringgit akan didarabkan dengan 3%. Okey, menjadikan jumlah kena cukai bagi Encik Rajan adalah sebanyak RM525.60. Okey, masuk dalam jadual. Okey, cukai dasar tu 150, baki dia RM375.60. Tengok pula kepada isteri dia pula. Okey, isteri dia pendapatan bercukai dia adalah RM36,430. Kita tengok jadual. Okey, jadual berada di situ. So, cukai dasar dia untuk RM35,000 yang pertama adalah RM600. Baki RM1,430. Okey, akan didarabkan dengan 8%. Menjadikan isteri Encik Rajan kena bayar cukai sebanyak RM714.40. Okey, jumlah-jumlah tu saya belum masukkan lagi ya. Saya hanya letakkan sebagai cukai dasar, cukai atas baki setiap satu tu. Okey, kemudian kita tengok rebate cukai. Ingat, rebate cukai ni dua keadaan sahaja. Keadaan pertama, pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000 akan dapat rebate RM400. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua, sekiranya dia bayar zakat. Bagi Encik Rajan bukan Islam, so dia tak bayar zakat. Jadi zakat tu telah dikecualikan, tak perlu buat apa-apalah. So untuk taksiran cukai bersama, pendapatan bercukai dia adalah 87,500. So dia tidak memenuhi keadaan tadi, iaitu pendapatan bercukai kurang daripada 35,000 dapat rebate 400. So dia tak dapat rebate lah untuk
taksiran cukai bersama. Okey, untuk Encik Rajan pula. Untuk Encik Rajan, tengok pendapatan bercukai Encik Rajan adalah RM32,520. Bermaksud Encik Rajan dapat rebate RM400. Okey. Isi dia pula RM36,430. Tak dapat rebate. Tak dapat rebate. Okey, tak dapat rebate. Jadi, bila kita kira-kira cukai pendapatan yang perlu dibayar apabila dibuat taksiran cukai bersama menjadikan RM8,275. Encik Rajan, cukai dia apabila telah ditolak-tolak adalah RM125.60. Dan isi dia pula bila dia buat kiraan, isi dia kena bayar RM714.40. Kalau kita tengok nilai dekat situ terlalu tinggi cukai pendapatan yang perlu dibayar apabila membuat taksiran cukai bersama. Okey, jadi nasihat saya apabila awak dah ada pasangan masing-masing nanti, bila nak declare income tax, pastikan declare berasingan. Jangan buat bersama-sama. Nak tanya boleh. Nak buat masa tu bersama-sama boleh lah kan. Tapi kira asing masing-masing. Kira masing-masing. Macam tu. So, ada soalan tak berkenaan dengan income tax ini? Tak ada? Tak ada? Okey. Sekiranya tak ada, ini yang lebih kepada yang B tu tadilah. Antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajan dan isterinya? Okey, itulah dia punya tu. Okey. Ini apa ni? Ini latihkan diri dalam buku teks. Okey, dan yang terakhir untuk malam ini, adalah 4 lagi jenis cukai. Okey, 4 lagi jenis cukai kita habiskan juga. Pengenalan cukai pelbagai. Okey. Kita tengok sikit-sikit mungkin keluar paper 1 kan. At least tahulah macam mana nak jawab. Mana dia punya ni? Okey, saya share dulu. Rasa ada lagi kot awak semua dalam ni kot. Dah hilang dah. Okey. Okay, yang terakhir sebelum kita berehat untuk malam ini, mungkin keluar di paper 1, mungkin keluar di paper 2, bahagian A, siapa tahu. Okey, at least kita dapatlah sedikit ilmu. Okey, kita tengok kepada 4 jenis cara nak kira 4 jenis cukai yang lain. Okey, ini cepatlah sikit. Okey, bagaimanakah mengira cukai jalan? Okey, cukai jalan yang dikenakan adalah berdasarkan kapasiti enjin kenderaan yang digunakan oleh pemiliknya. Okey, cukai jalan ni berbeza-beza mengikut tempat, Semenanjung, Langkawi, Labuan, Sabah Sarawak, lain-lain harga dia. Dan biasanya cukai jalan ni akan lebih tinggi bagi kenderaan yang lebih tinggi kapasiti enjinnya. So kalau siapa yang tak tahu kapasiti enjin tu yang cc itulah. 250cc. Siapa yang dah ada lesen kenderaan tu tahulah setakat mana boleh. Macam ni lesen motor kan. Macam mana nak tahu berapa kena bayar lesen motor ni? Ada kat sini RM2 ni. Kenapa RM2? Sebabnya cc dia rendah je, 115 sahaja. Okey, RM2 sahaja kena bayar untuk cc 115. Okey, ini pula motor juga tapi dia bayar RM30. Kenapa RM30? Sebab cc dia 183. Macam tu. Dia ada jadual dia. Nanti awak diberi jadual, kena tahu cara nak baca jadual. Okey, ini kereta. Okey, kereta. So cukai jalan bagi kereta ini adalah RM730. Kenapa? cc dia adalah 2,350. In case lah dalam exam dia bagi stiker macam ni kan. So kena tahulah berapa dia punya cc kenderaan ni. Ada dekat sini dinyatakan. 2350 SP. Itu cc dah. Okey, horsepower dia. Okey, kemudian yang ini pula RM90 je kereta ni. Kereta apa? Kereta Viva sebenarnya ni kot.
Sebab apa? Dia punya CC dia 1597. Okey, lesen motor. Lesen kereta. Okey, ni contoh soalannya. Dia bagi jadual macam ni. Ini Sabah Sarawak. Okey, Sabah Sarawak. Jadi Encik Chong memiliki sebuah motosikal kegunaan persendirian di Sarawak dengan kapasiti enjin 260cc. Hitung cukai jalan untuk motosikalnya. So kalau 260cc, RM30 lah kadar asas dia. RM30 sahaja. Okey, ni contoh yang berikutnya dia bagi kadar progresif. Maksudnya selepas daripada tarif CC tu ada lagi kena bayar kan. Contoh, Alan memiliki 2 buah kereta kegunaan persendirian di Melaka. Ni cukai jalan di Semenanjung lah. Okey, kapasiti enjin masing-masing 859. Okey, untuk 859 ni cukai jalan dia adalah RM20 sahaja. Manakala 1997 ni kat mana? 1997 ni yang bawah sekali ni kan. Okey. So ingat RM280 untuk kadar asas, manakala yang melebihi 1,800. Yang ni 1997. So 1997 tolak 1,800 menghasilkan berapa? 197 kan. 197 tu darab dengan 50 sen tambah 280. Itulah cukai jalan bagi soalan ini. Okey, seperti mana kat nampak kat situ tu. Okey. Itu cukai jalan. Yang seterusnya cukai pintu. Cukai pintu ni apa benda pula? Cukai pintu ni macam rumah lah. Bukan macam rumah, memang rumah lah pun. Cukai pintu, rumah kan ada pintu. Ataupun kedai. Sama lah tu, ada pintu kan. Jadi cukai pintu ni dikenakan oleh majlis daerah. Macam contoh saya tinggal di Shah Alam. So rumah saya cukai pintu dikenakan oleh MBSA macam tu. Okey, dia ada kadar dia lah. Setiap daerah, setiap negeri dan lain sebenarnya cukai pintu dia. So hati-hati tengok pada soalan berapa dia bagi. Okey, jumlah cukai pintu tu adalah kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Nilai tahunan. Okey. Nilai tahunan atau taksiran tahunan merupakan anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dan dijangka akan diperoleh dalam setahun daripada pegangan tertentu jika disewakan. Okey, ini contoh notis bayaran bil yang dihantar oleh MBSA. Okey, sekarang ni mudah je, yang sekarang awak kena kira kan supaya untuk awak tahu. Tapi kalau ikut realitinya tunggu bil je. Okey, ni kadar dia. Kadar dia 4%. Okey. Nilai tahunan bagi rumah tu kalau disewakan 4,920. Jadi 4% ni darab saja dengan 4,920 menjadikan cukai pintu bagi tahun tersebut adalah RM196.80. Okey, yang dekat sini, okey. Awak tengok kenapa bukan 196.80 tapi 98.40 sebab dia bahagi kepada 2. Okey, bahagi pada 2 maksudnya 6 bulan pertama 98,40 6 bulan berikutnya RM98.40 menjadikan cukai pintu tahunan adalah RM196.80. Samalah. Okey, so hati-hati jangan tertukar nilai pula. Tengok tempoh tu. Tempoh Januari, Jun bermaksud 6 bulan pertama. Okey, kiraan kita mesti setahun. Okey. Okey, contoh 8 ni kan. Tadi dah bagi contoh dari segi bil. Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subanjaya. Dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Perbandan Subanjaya. Dia beri bahawa nilai tahunan ialah 6,580 dan kadar cukai pintu ialah 5%. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setiap setengah tahun. Kena hati-hati, bukan setahun je. Kadang-kadang takut kita kira setahun, lepas tu lupa nak bahagi 2. Okey. Kena bahagi 2. So 5% ni darab dengan 6,580 bahagi 2 sebab dia nak setengah tahun. Jadi RM164.50 sahaja yang Puan berani kena bayar untuk setiap setengah tahun. Okey, cukai tanah. Cukai tanah ni siapa yang ada tanah tu kena cukai lah. Okey, siapa yang ada tanah, beli tanah kena cukai.
Okey, biasanya cukai tanah ni dikenakan oleh pejabat tanah dan galian negeri masing-masing. Okey, dan berbeza-beza jugalah. Dan jenis tanah pun mengambil kira juga. Sebab ada jenis tanah untuk pertanian, ada jenis tanah untuk bangunan. Lain. Okey, so kadar dia berbeza-beza. Kadar cukai tanah ditetapkan oleh kerajaan negeri berdasarkan lokasi, saiz dan jenis tanah. Jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai tanah setiap unit keluasan atas jumlah keluasan tanah yang dimiliki. Okey, so kadar cukai tanah tu darab je lah jumlah keluasan tanah. Tapi realitinya macam biasa, tunggu saja bil keluar tertera, pergi bayar je lah. Okey, pergi bayar je lah. Itu yang realitinya. Ya, ni contoh pejabat tanah di Kelang. Dia keluarkan macam ni. Dan adalah dia punya tu daerah mana, mukim mana, keluasan tanah ada kat sini. Okey. Okey, contoh Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter persegi. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 43 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. So, darab je lah. 0.43 sen darab dengan 130. So, akan dapat RM55.90. Okey, untuk cukai tanah. Sambil lalu. Nak habis dah. SST. Okey. Mengira cukai jualan dan perkhidmatan. So, kadar cukai jualan untuk barangan ni adalah berbeza-beza. 5%, 10%. Okey. Cukai perkhidmatan 6%. Okey, cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Perkhidmatan ni macam restoran lah. Macam restoran, macam hotel. Itu perkhidmatan. Sebab ada perkhidmatan di situ. Perkhidmatan apa? Serve, cuci, macam-macam kan. Cukai jualan ni macam awak beli barang dan awak jual barang. Itu cukai jualan lah. Okey, cukai jualan ni berbeza-beza. 5%, 10%. Tapi cukai perkhidmatan 6%. Awak boleh tengok pada bil bila awak pergi makan kat kedai-kedai eksklusif contohnya, ada tertera, kedai mamak pun ada dah. 6% tu dia tunjuk. 6% kan? Kat mana kat 6% tu ada kat sini? Tu, include tax. Okey, take out total include tax. Ni 6% ni. Total 6% service tax. Ditulis kat situ. Sama juga bil telefon pun sama, ada service tax cukai perkhidmatan 6%. Okey, 6%. 6/5 tu. Jadi, Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga RM240 semalam. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. So, RM240 darab 2 malam darab 6%. So, RM28.80. Okey. Itu sahaja untuk malam ini. Dah sampai tepu dah kali kot. So, ada soalan sebelum kita berakhir untuk malam ini? Ada. Apa dia? Yang gaya hidup tadi kan, Go? Okey. Kalau saya makan kat kedai makan, saya simpan resit pun boleh claim lah? Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. boleh. Apa yang boleh? Okey, saya tunjukkan sedikit ya bagi siapa yang nak tengok apa yang pendapatan-pendapatan yang boleh awak lepas daripada cukai kan. Yang mula-mula slide yang mula-mula saya tunjuk pada awak. Sekejap. Mana dia punya ni? Yang ini. Sekejap ya. Mungkin ada dah pernah tengok, ada yang belum. Saya tunjuk. Okey, ini antara pelepasan yang dapat diberi pada tahun 2020. So untuk 2021 nanti dah keluar dah kalau ikutkan bajetnya. Semua saya tak go through satu-satu lah. Ini saya kata tadi ni, individu dapat RM9,000. Ini automatik dapat RM9,000. Okey. Kalau siapa yang jaga mak ayah, dapat pelepasan RM3,000. Okey. Siapa yang jaga mak ayah, RM1,500 untuk ibu, RM1,500 untuk bapa. Macam tu. Okey, tapi ini kalau ada anak tu 10 orang, sama ada seorang atau 2 orang sajalah boleh claim. Bukan semua boleh claim. Sebab dia bagi ni RM1,500 untuk bapa, RM1,500 untuk ibu.
Okey, bukan semua orang boleh claim. Kalau anak seorang tu nak claim dua-dua tu dapat 3,000 boleh, tak ada masalah. Okey, sebab dia jaga mak ayah dia. Okey, 6,000 siapa yang OKU lah, kalau beli barang-barang OKU pun dapat pelepasan. Apa lagi? Individu OKU tu sendiri pun siapa yang ada status ada kad OKU dapat lagi pelepasan. Sebagai individu 9,000, ini individu OKU dapat lagi 6,000. Macam tu. Ni yuran pengajian. Okey. Bagi individu yang sedang mengikuti pengajian peringkat tinggi sama ada di universiti, kolej, institusi dan sebagainya, anda juga layak menerima pelepasan cukai. Awak tengah bekerja, sambil bekerja awak belajar. Okey, so awak dapat lagi pelepasan cukai RM7,000. Macam tu. Tu ada syarat-syaratnya lah. Okey. Perbelanjaan perubatan bagi penyakit yang sukar diubati. Dapat pelepasan RM6,000. Pemeriksaan perubatan penuh RM500. Okey, siapa yang macam mak ayah apa semua tu selalu buat perubatan. Setiap tahun ada buat full check up. So boleh claim tapi maksimum RM500 sahaja. Kalau contohnya buat check up RM700, so rugi je lah RM200. Sebab dapat claim RM500 sahaja. Claim ni maksudnya kita boleh potong daripada jumlah tahunan kita. Okey. Ni gaya hidup ni. Gaya hidup ni apa benda ni? Individu juga boleh mohon pelepasan cukai untuk perbelanjaan gaya hidup bagi manfaat sendiri, suami atau isteri serta anak-anak. Bagi kategori ini, pelepasan cukai layak ditutup sehingga RM2,500. Okey, apa yang dikatakan sebagai gaya hidup untuk mendapat pelepasan RM2,500? Pembelian buku, jurnal, majalah, surat khabar bercetak dan lain-lain. Tapi ada resit. Simpan resit tu. Kemudian pembelian komputer, telefon pintar, tablet, pembelian peralatan sukan, bayaran keahlian gimnasium. Nanti bila awak dah bekerja nanti, awak masuk gym, ada melanggan, so boleh tolak juga. Bayaran bil bulanan, langganan jalur lebar atau internet yang dibuat atas nama sendiri. Ni yang dikata gaya hidup tu. Okey, tapi total maksimum boleh claim adalah sebanyak RM2,500 sahaja. Okey, macam contoh beli komputer pun dah RM2,000 dah. Tinggal lagi RM500. Apa lagi? Contoh lah tu. Okey, contoh. Pembelian peralatan penyesuaian ibu. Ni bagi ibu-ibu lah. Okey, ada dapat pelepasan RM1,000. Tengok yuran hantar anak pun dapat lagi RM1,000. Macam-macam kerajaan ni nak bagi, nak potong lagi cukai-cukai awak tu. Okey, simpan dalam SSPN dapat lagi pelepasan RM8,000 maksimum. RM4,000 pasangan atau barang alimoni bekas isteri. Ni saya tak faham mana sangat. Okey, RM3,500 suami atau isteri kurang upaya. Contohnya awak berkahwin dengan pasangan awak tu OKU. Dapat lagi pelepasan RM3,500. Contoh. Okey. Kemudian awak ada anak-anak yang kurang umur 18 tahun ke bawah. Setiap seorang layak dapat RM2,000. So kalau ada 10 orang, awak layak pelepasan RM20,000 lah. Okey. Tu. Kemudian anak 18 tahun. Ni bila macam saya lah, kalau anak-anak dah umur 18 tahun dah sama belajar nanti bolehlah claim RM2,000. Macam tu. Okey. Ada soalan lain nak tanya? Ada soalan lain? Tak ada, Cikgu. Tak ada dah? Okey, so rasa berhenti setakat tu sajalah untuk hari ini. Ni pun dah 10 suku, rasa mata makin kuyu dah tu. Senyap sunyi dah. Syarifah ada lagi ke tak tu? Kehilang dah. Tidur dia. Tak dengar dah suara dia tu. Khusyuk membuat tu. Okey, so good luck untuk esok insyaAllah. Jangan lupa pembaris panjang, pensel, pemadam, kalkulator. Siapa yang terlupa bawa kalkulator tu boleh datang jumpa saya. Adalah 1-2 kalkulator. Ada je. Okey. So good luck. Apa-apa hal. So yang mana tak dapat nak jawab, ikut tips saya tu, paper 1 tu, fikirlah satu huruf, tanda je lah huruf tu. Kemudian check balik. Kalau ada rasa boleh jawab, tukar jawapan. Kalau rasa tak dapat jawab, stick jawapan itu. A ke B ke C ke D ke. Okey, good luck untuk esok insyaAllah. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Thank you, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.